Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Bertemu lagi kita pada kelas matematik. Ya, hari ini kita akan sambung kemahiran yang telah kita pelajari pada standard kandungan yang sama pada minggu lepas, iaitu tambah dalam lingkungan 10,000. Di mana di akhir pengajaran ini, cikgu harap awak semua akan dapat menyelesaikan ayat matematik tambah melibatkan dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 10,000. Baik, kita akan pergi ke kemahiran yang lebih tinggi dalam tajuk ini, iaitu kemahiran menambah dua nombor dengan mengumpul semula. Okey, kita tengok ayat matematik yang diberi. 3,215 tambah 1,997. Okey, awak tengok cara yang diberi yang pertama ini dengan menggunakan bentuk lazim dan diberi gambaran ataupun digambarkan melalui blok dinas. Apabila kita hendak menambah, mesti dimulakan dengan rumah sah, diikuti oleh puluh, ratus dan seterusnya ribu. Baik, 5 tambah 7, 12. Okey, 5 tambah 7, 12. Kemudian 12, 1 perlu dibawa ke atas, masuk ke rumah puluh. Kenapa masuk ke rumah puluh? Kerana 12, 1 ini adalah nilai puluh. Jadi dia perlu dibawa atau dikumpul semula ke rumah puluh. Okey, jadi seterusnya kita tambah rumah puluh. 1 tambah 1, 2, tambah 9, 11. Jadi 11. 11 pada rumah puluh adalah dikenali sebagai 11 puluh. 11 puluh samalah dengan 110. Maksudnya di depan ini adalah nilai ratus. Sebab itulah 11, 1 di depan ini perlu dibawa atau dikumpul semula ke rumah ratus. Nampak? Okey, seterusnya 1 tambah 2, 3. 3 tambah 9, 12. 12 ratus. 12 ratus atau dikenali sebagai 1,200. Jadi 1,000. Jadi 1 ini adalah kepunyaan ribu. Sebab itulah ia dibawa ke hadapan atau dibawa ke rumah ribu. Dikumpul semula di rumah ribu. Jadi 1 tambah 3, 4. 4 tambah 1, 5. Okay, jadi kita akan dapat jawapan dia 5,212. Baik, kita tengok pada gambar rajah blok dinas ini. Okey. Ini adalah 3,000. Kotak di bahagian kotak atas ini adalah 3,215. Kemudian tambah dengan yang di bawah ini adalah 1,997. Okey, baik, kita tengok apa yang berlaku. Okey. Nampak di bahagian sah? Ini sah ditambah 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nampak? Apabila cukup saja 10, dia akan kumpul dan dibawa ke rumah puluh. Dibawa ke rumah puluh akan menghasilkan satu blok puluh. Okey, satu blok puluh. Dan kita tengok yang tinggal di bawah, yang tinggal di rumah sah ada berapa? Cube, ada berapa cube sah? 2. 1 dan 2. 1, 2. Okey. Dan seterusnya di bahagian rumah puluh ditambah rut puluh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukupnya 10. 10 bermaksud 100. Jadi sebab itulah dia pergi ke rumah ratus dan akan menghasilkan satu petak 100. Satu petak 100 di sini. Dan awak tengok ada tak cube yang tinggal di cube 10 ataupun root 10 yang tinggal di bahagian puluh? Ada Ini yang satu ini tadi. Sebab itulah di bahagian sini nanti nilainya adalah 1. Okey, seterusnya di bahagian ratus. Okey dah. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nampak? 10 ratus ini, 10 keping 100 mewakili 1000. Jadi dia akan pergi ke bahagian ribu dan membawa nilai 1000. Membawa nilai 1000. Okey, berapa keping 100 yang tinggal di bahagian ratus? 1 dan juga 2. Lepas tu sini tadi jawapan dia adalah 2 bahagian ratus. Ada 200. Dan kemudian kita kira pula cube 1000 yang ada di rumah 1000. 1, 2, 3, 4 dan 5 yang kita bawa daripada rumah ratus tadi. So dia adalah 5. Sebab jawapan dia, sebab itulah jawapan dia 5212. Baik, kita tengok latihan di buku aktiviti awak. Okey. Soalan A, ya. Soalan A, jumlahkan. Awak tengok dalam gambar rajah ataupun ayat matematik yang diberi di sini, 1214 tambah 6. Jadi di atas ni ialah 1216. 14 tambah 6. Jadi ya, kita akan tambah dia. Sebab di atas ni ada 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 sar akan dibawa ke rumah puluh menghasilkan 1 cube 10. Jadi ada tak cube yang tinggal di bahagian sar? Tak ada. Jadi di sini adalah sifar. Okey, seterusnya di rumah puluh. Berapa sekarang nilai puluh? 1, 2. So, 2. Ni 2, ni 1. 1220. Jadi, kita tengok pula dengan cara bentuk lazim. Betul tak? 4 tambah 6, 10. Okey, 10. 1 bawa ke rumah puluh. 1 tambah 1, 2. Okey, 20. 2, 1. Dapat? Tengok? Samakan jawapan? Okey, jadi kita tulis jawapan di ruangan jawapan di atas. Baik, kita tengok soalan B pula, iaitu mencari nilai anu. Okey, kita tengok ayat matematik yang diberi. 4083 nak tambah anu, iaitu anu ni maksudnya nilai yang tidak diketahui, ya. Okey, 4083 tambah anu sama dengan 4358. Okey. Awak tengok yang di sini. Bahagian atas ini mewakili 4083. Okey. Yang di bawah pula, ini kita tidak tahu. Nak tambah berapa akan menghasilkan jawapan dia 4358. Okey. Kalau kita menggunakan bentuk apa ni tadi? Bentuk lazim. Okey, yang ini bentuk lazim, ini bentuk gambar rajah. Okey, awak boleh tulis dulu jawapan di bawahnya. Ini tulis di bawah sini. 8 5 3 4. Okey, 4358. Jadi berapa cube yang akan dapat di sini? Okey. Di atas ni adalah 3. 1, 2, 3. 3. Nak tambah berapa? Dapat 8. Okey, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 5. Okey, seterusnya. Di sini pula di bahagian rumah puluh, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berpasangan dengan berapa untuk dapat 5? Awak tengok. Boleh tak? 8 lebih besar dari 5. Bermaksud 5 di bawah ini adalah 15. Ingat ya. Jawapan dia tidak boleh lebih daripada nilai anak di atas. Okey. Jadi dia adalah 15. Okey, jadi maksudnya kita nak kira dia sehingga jadi 15. Jadi sini tadi 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. Okey, 15. Jadi kita kira pula berapa bahagian ni semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okey, jadi kat sini adalah 7. Okey, kita pergi pula. Okey, di bahagian ratus. Okey, di bahagian ratus tadi ini ada 10 puluh daripada sebelah daripada rumah puluh dibawa ke bahagian ratus menghasilkan satu keping 100. Okey, jadi 100 tadi nak tambah berapa akan menghasilkan 3. Okey, satu pasangan dia adalah 2, 1, 2. Okey, sebab itulah di sini ada 2. Okey. Jadi di bahagian ribu. Okey, di bahagian ribu di atas ni berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Nak jadi 4. Okey. Jadi tiada nilai lah 4. Pasangan dia adalah sifar. Untuk mendapatkan 4. Jadi jawapan dia berapa di sini? Awak nampak? 275. Okey, jawapan di sini adalah 275. Okey. Baik, seterusnya kita akan buat latihan pada buku aktiviti muka surat 20. Okey, di sini cikgu nak kita gunakan bentuk lazim ya, menambah dengan menggunakan bentuk lazim. Jadi ingat apabila nak menulis dalam bentuk lazim, mestilah menulis dalam mengikut tempat ataupun mengikut nilai tempat yang betul. Kita cuba 6415 tambah 9. Okey, pastikan 9 sebaris pada nilai tempat sa kerana 9 adalah nilai sa. 5 tambah 9, 14. 2, 4, 6. Jadi jawapan dia 6424. Kita tengok soalan B. Okey, 2073 tambah 45. Pastikan berada 4 pada nilai puluh dan 5 pada tempat sa. Pastikan lurus ya, sebaris. Okey, seterusnya kita akan cari jawapan. 5, 8, 11, 1, 2. Jadi jawapan ni bagi soalan B 2118. Okay, bagi soalan C pula 4120 tambah 946. 6, 6, 10, 5. Maka jawapan dia ialah 5066. Baik, bagi soalan D, 324 tambah 2478. Okey. 324 tambah 2478. Sekali lagi, pastikan ia ditulis mengikut nilai tempat yang betul. Sa dengan sa, puluh dengan puluh, ratus dengan ratus. Jadi kita kira 4 tambah 8, 12. 12 bawa ke 1 tambah 2, 3. 3 tambah 7, 10. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. 2. Jadi jawapannya ialah 2802. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana nak mencari nilai anu dalam ayat matematik tambah. Okey, cara yang digunakan juga ialah dengan cara mencari pasangan nombor. Okey. Okey, kita tengok sama-sama. Bagi angka yang pertama iaitu sa, kita ada di atas dia. Mula-mula kita tulis ni, kita tak tahu dulu nilai dia 11 bawah ni. Yang kita tahu nilai dia adalah 1. Jadi mula-mula ni adalah 1 saja, 1. Dan nampak tak pasangan di atasnya adalah berapa?
Dipecah pada 2. Yang pertama adalah 4. Jadi kita tengok. Kalau dia punya anak kecil yang pertama ni adalah 4, 4 lebih besar dari 1, bermaksud dia akan jadi angka 11. Okey, dia akan jadi angka 11. Dia perlu tambah nilai pada nilai puluh. Okey, barulah kita dapat cari 4 tambah 7 sama dengan 11. Okey. 4 tambah 7 sama dengan 11. Seterusnya, kita ada nilai 5 ya. Dan di bawahnya 2. Sama seperti tadi, kita takkan tahu bahawa nilai dia adalah 12. Jadi yang kita tahu di bawahnya adalah 2. Okey, 2. Dan diberi tadi kita tahu nilai 11 ini, 1 ini, ini dia nilai 1 dia. Iaitu nilai yang terkumpul, yang perlu kita kumpul semula. Dan 5 ini adalah nilai yang telah wujud. Okey. Jadi kita nak cari satu lagi nilai. Okey, satu lagi nilai. Jadi 1, nampak ya? 1 tambah dengan 5 akan jadi 6. Jadi 6 lebih besar daripada 2. Sebab itulah ia sebenarnya bukan 2 tetapi ia adalah 12. Okey, jadi lagi semula kita kira 1 tambah 5, 6. 6 tambah berapa untuk jadi 12? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bermaksud dia akan dapat 6 di sini. Baik. Begitu juga dengan ratus dan ribu. Jadi mari sama-sama kita tengok soalan buku aktiviti muka surat 21. Mencari nilai anu pada ayat matematik. Okey, yang melibatkan mengumpul semula ya. Melibatkan mengumpul semula. Okey, kita tengok contoh soalan A. Okey, kita tengok 7. Tengok jawapan akhir dia adalah 1. Jadi 1. Kita nak pecah 2. Nilai yang pertama kita tahu adalah 7. 7 lebih besar daripada 1. Jadi, dia mustahil menambah sesuatu yang nilainya akan jadi lebih kecil. Bermaksud 1 ni tadi adalah 11. 1 ini adalah 11. 11 ini tadi pula, 1 ni akan bawa ke sebelah. Jadi, kita tahu di sebelah nanti akan ada tambah 1. Faham? Jadi, 7 tambah dengan berapa untuk dapat 11? Jadi, kita kira 7, 8, 9, 10, 11. Berapa? 4. Jadi, 7, 4. Jadi, jawapan di sini ialah 4. Baik. Jadi, tengok kat sebelah. Betul tak? 1 tambah 4, 5. Okey, betul. Jadi, jawapan di atas ini kita lengkapkan 4. Okey, kita pergi kepada soalan B. 6,159 tambah anu sama dengan 8,105. Kita tulis dulu dalam bentuk lazim. Okey, tengok cikgu, ikut sama-sama. 6,159 tambah anu sama dengan 8,105. Baik. Okey. Kita akan tengok ya. Pertama sekali adalah angka 5. Kita tengok sini, 5. Pertama nilai yang atas adalah berapa? 9. Dia beri ada di atas yang pertama 9. Tengok. Kemudian kita tengok 9 akan lebih besar daripada 5. Jadi nilai di bawah ini sebenarnya bukannya 5. Dia akan pecah 2. Okey. Tetapi sebaliknya adalah 15. Di mana 1 ni tadi adalah nilai yang kita akan kumpul semula di atas ini. Faham? So, jadi 9 pasangan dia berapa untuk dapat 15? Jadi kita kira 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6. Jadi nilai di sini adalah 6. Okey, jadi yang seterusnya kita ada nilai sifar di sini. Okey, kita buat sini sifar.
Dia akan pecah kepada 3 kerana ada nilai mengumpul semula di atas ini. So, yang pertama adalah 1. Yang kedua adalah 5. Dan nilai yang kita nak cari seterusnya adalah, ni kita nak tahu. Yang bawah ini sebenarnya bukanlah sifar ya, kerana dia perlu jadi nombor yang lebih besar daripada anak-anak dia di atas. Jadi bermaksud sebenarnya dia adalah 10. Di mana 1 ini tadi adalah nilai yang dikumpul semula di sini. Okey. Jadi 1 tambah 5 jadi 6. 6 tambah berapa akan jadi 10? Ya, tambah 4. Jadi nilai di sini adalah 4. Dan seterusnya kita tengok pula pada nilai 400. Kita ada 1 di sini, nombor 1. So, nombor 1. Dan tengok dia ada kumpul semula di atas ni, bermaksud dia akan pecah kepada 3. Yang pertama adalah nilai 1 yang dikumpul semula ini. So, di 1. Yang kedua adalah nilai 1 yang ini, nilai asal dia. Okey, dan kita akan cari nilai 1 lagi. Jadi, tengok di atas ni. 1 tambah 1 jadi 2. Jadi, di bawah ini 1. Dia tidak boleh jadi kecil daripada nilai yang atas. Bermaksud 1 di bawah ini adalah 11. Di mana 1 ini, 11 ini, 1 ni adalah nilai terkumpul di sebelah sini. Faham? Jadi, 1 tambah 1, 2. 2 tambah berapa untuk jadi 11? Jadi, kita kira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi di sini nilainya adalah 9. 9. Dan seterusnya adalah 8. Okey, 8. 8. Kita akan tengok 3. Okey, 1 ini. Yang kedua 6. Okey, 1 tambah 6, 7. 7 tambah berapa dapat 8? 1. Jadi di sini adalah 1. Jadi jawapan Anu di sini ialah 1946. Okey, faham murid-murid? Itu saja pengajaran kita pada hari ini. Cikgu harap awak dapat mengikuti pelajaran pada hari ini dan faham. Jika tidak faham, awak boleh ulang semula dari mula video ini dan fahamkan setiap langkah yang terlibat dalam tajuk ini. Okey, hingga berjumpa lagi pada pelajaran akan datang. Okey, selamat maju jaya.